Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam matematik tahun 3. Hari ini alhamdulillah kita sudah masuk kepada buku matematik jilid 2 dengan tajuk yang pertama ialah tajuk wang. Okey, hari ini kita akan fokus kepada tambah wang dan juga tolak wang. Okey, senang sahaja. Okey, jom kita mula. Okey, murid boleh lihat muka surat 1, buku jilid 2. Bukan jilid 1, jilid 2, muka surat 1. Okey, gambar yang dipaparkan pada muka 1 ni, dia nak cerita kat awak situasi harian menggunakan wang. Okey, biasa awak teman ibu ayah awak pergi bank kan? Kita lihat ada orang pergi bank ni, dia nak bayar bil ke, dia nak bawa keluar duit ke, nak masukkan duit ke. Okey, contoh yang di atas ini ialah dia nak simpan duit. Okey, ibu dia kata ibu masukkan lagi RM250. Okey, macam mana kita nak baca RM ini? Maksudnya ringgit Malaysia 250. Okey, lepas tu dia kata dulu dah simpan RM 200. Wah, sekarang duitnya semakin banyak wang saya. Jadi bila dia dah ada 200 dan dia simpan lagi 250, maksudnya kita kena tambah jumlah yang ada ialah RM450. Okey, situasi yang bawah ni pula. Okey, kita lihat budak perempuan ni dengan mak dia cakap apa? Nenek saya hendak simpan 100. RM50 ini saya hendak derma kepada orang miskin. Jadi bila kita ada duit lebih, kita boleh menderma. Terutama musim PKP ni, lihat siapa kawan-kawan awak yang susah, bolehlah kalau ada duit lebih kita boleh menderma. Okey. Seterusnya pelajar lelaki ni dia kata saya ingin melabur RM5,000 untuk pendidikan anak saya. Okey, melabur ni maksudnya dia nak simpan. Bila ada duit lebih, jangan gunakan pada perkara yang tak berfaedah. Ada duit lebih terus simpan. Kita boleh simpan dalam tabung haji ke, okey, macam-macam kita boleh simpan. Jadi, bila kita ada duit, yang pertama, kita perlu berjimat cermat. Okey, seterusnya kita perlu simpan untuk masa hadapan. Pada masa yang sama, kita boleh bersedekah pada orang yang miskin. Okey. Jom kita sambung muka surat 2. Kita akan masuk tajuk yang pertama dalam wang ialah tambah wang. Okey, tambah wang ni senang sahaja. Sama sahaja seperti awak tambah biasa. Yang penting awak perlu tulis RM. Sebab RM ini menunjukkan wang ringgit. Kalau awak tak tulis RM, maksudnya itu hanya angka biasa. Okey. Jadi kita perhatikan kira jumlah harga basikal dan juga topi. Pelajar ni dia nak beli basikal dan juga topi keledar. Okey, perhatikan dekat sini harga dia basikal 1 unit, maksudnya sebuah basikal lah. Harga dia ialah 361. Topi keledar pula 125 mahalnya. Okey, jadi berapa harga basikal dan juga topi? Jadi kita tambah. Okey, jom kita lihat macam mana dia susun cara dalam bentuk lazim. Sama saja susun sa, puluh dan ratus. Jadi awak tambah saja mula dari sa. Dapatlah jawapan 486. Okey, B. Berapakah jumlah harga bagi ketiga-tiga barang itu? Apa yang ketiga ni? Ketiga ini dia beri jersey. Jersey untuk keselamatan bila naik basikal. Okey, RM79. Jadi jumlah itu ialah kita tambah. Okey, awak boleh buat dua cara untuk tambah. Cara yang pertama, kita kira 2 dahulu. Lepas tu dapat jawapan, tambah lagi nombor yang ketiga. Okey, kita mula tambah 2. 361 tambah RM125 sama di atas ni. Jawapan dia 486. Lepas tu jawapan ini naik atas, tambah lagi RM79 ni nombor yang ketiga. Tadi kita tambah nombor yang pertama dan juga nombor yang kedua. Tadi kita tambah nombor ni dan juga nombor ni. Kita tambah dua nombor dahulu. Sekarang baru kita tambah nombor yang ketiga. RM79. Okey, RM79 ini hanya ada puluh dan sa. Jadi tuliskan mengikut nilai tempat yang betul. Jadi kosongkan untuk ratus. Okey, sebab dia tak ada ratus. Jadi tambah seperti biasa, dapatlah RM 565. Okey, cara yang kedua, kita terus susun tiga nombor. Kalau tambah, kita boleh terus susun 3. Kalau tolak, tak boleh. Okey, jadi sekarang susun 361 tambah 125 tambah 79. Perhatikan, dekat ratus bagi nombor yang ketiga ini, tak ada apa-apa. Maksudnya
kosong sifar. Jadi kita tambah saja, jangan cuai tambah betul-betul, dapatlah jawapan 565. Okey. Okey, sekarang kita perhatikan nombor 2 pula. Okey, ada ribu, ada ratus, ada ribu balik. Okey, jadi kita boleh terus tambah tapi susun mengikut nilai tempat yang betul. Okey, RM2,073.5. Okey, RM948.60. RM1,329.75. Okey, susun sahaja. Bila ratus, susun dekat ratus. Kosongkan tempat ribu. Okey, ribu susun ikut titik perpuluhan yang betul. Jadi kita tambah saja. Mula dari sah. Okey, 5 tambah sifar tambah 5, 10. Jawapan dia semua ialah RM4,351.40. Okey, yang ketiga. Dia kosongkan di tengah. Okey, perhatikan RM3,480 tambah berapa? Sama dengan RM7,500. Jadi ingat bila kosongkan dekat tengah, kita perlu macam mana? Jawapan dia tolak terus nombor di hadapan. Okey, jawapannya ialah 4,200. Okey, tolak betul-betul. Pastikan nombor yang ditolak lebih besar. Kalau tak, kena pinjam. Okey, ingat kalau kita tak tahu, tak ingat macam mana ni kalau kosongkan dekat tengah. Okey, kita lihat simulasi ni. Okey, 3 tambah berapa jadi 7? Jadi kita nak dapat jawapan tengah ni mestilah 7 tolak 3. Jadi sama juga konsep dengan ni. Okey, macam mana kita nak tahu nak tolak ke nak tambah? Jadi kita perhatikan ni. Maksudnya jawapan kena tolak soalan. Okey, dah habis tajuk tambah wang. Kita teruskan pada tajuk tolak wang. Okey, tajuk tolak wang murid boleh lihat muka surat 4 dan 5. Okey, tolak wang pun sama sahaja seperti tolak biasa. Yang penting kita perlu tulis RM. Okey, RM menunjukkan wang ringgit. Okey, berapakah beza harga piano dengan harga gitar? Beza, maksud beza ialah tolak. Beza ialah kata kunci bagi tolak. Jadi, nombor yang lebih besar perlu tolak nombor yang lebih kecil. Okey, 3,800 tolak 760. Caranya, tolak saja dapatlah RM40. Awak boleh guna bentuk lazim ataupun dilihat ni. 3,800 maksudnya 3,000 tambah 800. Okey, kalau dia mula-mula tolak 800, tolak dengan 760. Okey, dia tolak 100 dahulu. 800 tolak 760. Dapatlah 40. Ni, dia tolak 100 dahulu. Okey, perhatikan dekat sini. Dia tolak 100 dahulu. Okey, ni 800 tolak 760. Ni 800 tolak 760. Dapatlah jawapannya ialah 40. Ni 40 ni. Okey, lepas tu barulah dia tambah balik 3,000 kat depan ni. 3,000 sebab dekat sini tak ada 3,000 kan? Dapatlah jawapan 3,040. Okey, kalau awak tak faham, tulis sahaja dengan bentuk lazim seperti biasa. Okey. Sekarang B. Okey, kita lihat B. Adi membayar 4,600 untuk piano dan gitar itu. Cari baki wangnya. Dia kata dia bayar 4,600. Dia beli piano dan gitar ni. Tapi dia bayar 4,600. Jadi kita perlu tolak. Okey. Jumlah wang asal dia 4,600. Tolak harga apa ni? Harga piano dahulu 3,800. Tolak pula harga gitar sebab dia beli dua-dua tu. Jadi ingat kalau nak tolak kita tak boleh terus tolak 3 nombor. Okey, tolak satu-satu. Okey. Tolak dahulu 4,600 tolak 3,800. Okey, dapat jawapan 800, naik atas, barulah tolak balik 760. Dapatlah jawapan RM40. Okey. Seterusnya nombor 3, nombor 2. RM296.45 tolak RM187.60. Pun sama tolak seperti biasa, buat bentuk lazim. Okey, cikgu pergi cepat-cepat sebab awak dah pandai dah tolak bentuk lazim. Yang penting letakkan RM di hadapan
dan susun mengikut titik perpuluhan yang betul. Kita dah belajar titik perpuluhan minggu lepas kan? Okey, B pun sama. Kira baki wang Encik Zaki jika dia bayar 700 untuk harga dua barang ini. Bila dia kata baki, baki ni kata kunci bagi tolak. Okey, dia ada duit 700. Dia beli dua barang. Okey, apa barang ini? Dia beli pen dan juga buku-buku cerita kanak-kanak. Okey, jadi kita tolak satu per satu. Tak boleh terus tolak tiga. Tolak dahulu RM638.80 harga buku. Barulah dapat jawapan. Kita tolak semula dengan harga sebatang pen 95 sen. Bila harga 95 sen, ingat ni. Mesti 95 sen dekat belakang. Sebab dekat depan ini ialah ringgit dan puluh ringgit. Sen di belakang. Kalau tak sebelum ni kita lihat titik perpuluhan dekat belakang kan. Kalau sen, titik perpuluhan dia berada di hadapan. Susun mengikut ringgit ataupun sen. Okey? Okey, kita dah belajar tambah dan tolak wang. Jadi sekarang awak boleh buat buku aktiviti muka surat 77 dan juga 79. Tambah dan tolak wang. Okey? Latihan yang sebelum ni awak boleh siapkan semua. Okey, minggu depan kita akan bincang jawapan. Hari Selasa ni kita akan bincang jawapan dalam kuliah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.